Hai guys, saya nih Dun dari Sabtu Channel. Oke, Sabtu Channel kali ini akan membuat liputan penanaman sayur yang besar-besaran di Kundasang, Sabah. Penanaman sayur ini telah menanam sayur dalam skala yang begitu besar. Sekarang ni Don akan bawa kita ke satu kampung yang dipanggil Mentoki. Mentoki ini adalah salah sebuah kampung di bahagian Masilau. Mentoki ini menjadi tempat pengeluaran sayur yang terbesar di Sabah, yaitu 60% sayur yang terdapat di Sabah, di Kundasang ini ditanam di Mentoki. Mentoki ini di bawah kaki Gunung Kinabalu yang kawasan yang sejuk. Jadi jom kita guys tengok keadaan. Guys, bagi menyokong channel ini, mohon penonton semua membantu untuk tekan pada like, tekan pada subscribe, dan tekan pada loceng. Jom kita saksikan. Mentoki ini telah dibuka oleh penduduk dari kawasan Masilau itu sendiri, pergi ke Mentoki meneroka tempat kampung Mentoki tersebut. Menurut seorang pegawai kemasyarakatan rakyat daerah Ranau, yaitu Samdin Rajid, beliau mengatakan Mentoki ini adalah sebahagian daripada kampung Masilau itu sendiri. Mentoki ini telah dibuka untuk penanaman sayur kerana kampung Mentoki ini sangat sesuai untuk penanaman sayur dari segi struktur tanahnya, kesuburan tanahnya, keluasan tanahnya, serta keadaan tanahnya yang agak rata. Beliau juga menambah bahawa penduduk yang berada di Mentoki ini, kampung Mentoki ini telah membawa masuk pekerja-pekerja asing yang dijamin oleh pemilik ladang ini. Pekerja-pekerja yang datang ke Mentoki ini, terutamanya dari Indonesia dan segelintir dari Filipina, mereka suka bekerja di Mentoki ini, di Sabah ini, disebabkan dari segi pertukaran mata wang mereka berbanding dengan rupiah di Indonesia tersebut, pengalaman mereka itu adalah sama. Menurut seorang pekerja ladang bernama Mustaqim Abdullah, beliau adalah pekerja ladang yang sebelum ini bekerja di ladang sayur di Indonesia. Jadi beliau tidak ada masalah dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja ladang sayur sebab beliau sudah biasa melakukan rutin kerjaan tersebut di Indonesia. Kenapa beliau memilih Malaysia? Kenapa beliau memilih Sabah, memilih Mentoki dan bersama dengan berpuluh-puluh orang rakan yang lain? Disebabkan oleh pertukaran mata wang yang begitu baik di Malaysia ini, menyebabkan mereka suka bekerja di Malaysia ini. Selain daripada itu, mereka merasakan Malaysia dan Indonesia ini lebih kurang sama dari segi banyak persamaan, seperti dari segi makanan, budaya, keagamaan dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka tidak rasa kekok. Manakala bagi pengurusan ladang ini kebanyakan pemilik ladang akan sentiasa memantau pekerja mereka, bertanyakan kabar, bertanyakan masalah mungkin, dan minta cadangan dan sebagainya. Biasanya pemilik ladang ini akan turun ke ladang bersama-sama dengan pekerja mereka, melakukan pemantauan, melakukan perancangan dan memastikan pekerja ladang mereka dalam keadaan yang sesuai, keadaan yang cergas, yang sehat, dan dapat menghasilkan sayur yang begitu baik untuk Sabah dan untuk Sarawak juga, dan untuk sepanjang Malaysia juga. Jadi kita perhatikan di sini memang tugas yang begitu baik, begitu yang cekap juga oleh pemilik ladang-ladang tersebut. Guys, siapakah yang menjadi pengurus kepada ladang yang begitu besar ini? Sebenarnya ladang ini yang besar ini
dimiliki oleh beberapa orang pemilik ladang. Jadi salah seorang pemilik ladang yang bernama Naim Adam, beliau adalah pemilik ladang dan beliau juga seorang pengurus ladang. Ladang itu beliau sendiri yang mengurus. Beliau sendiri yang merancang apa yang ditanam. Menurut beliau biasa menanam kobis, tomato, terong dan sebagainya. Jadi karena itu mempunyai permintaan yang begitu besar, begitu luas. Selain daripada itu, keadaan cuaca yang sangat sesuai di sini, yang sejuk, menyebabkan tanaman jenis begini begitu baik, begitu subur. Jadi beliau dibantu oleh ahli keluarga, oleh isteri dan anak-anak. Kalau kita melihat kepada kerja rutin harian penanam sayur ini adalah mereka ini pertama sebelah pagi mereka perlu mengutip hasil sayur-sayur mereka yang perlu dikutip, yang seperti kobis, tomato, halia dan sebagainya. Selain daripada mengutip sayur, mereka juga perlu mengadakan membaja, menanam semula, menjaga sayur dari segi supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang ataupun serangga-serangga perosak. Karena kalau diganggu dengan serangga perosak, ini akan menyebabkan kerugian kepada ladang mereka. Jadi mereka sudah paham proses rutin setiap hari untuk pengangkutan sayur. Sayur ini biasa diangkut daripada ladang ke stol penyimpanan sayur di Pekan Ranau itu sendiri. Kalau kita perhatikan di Pekan Ranau itu, di tepi jalan itu banyak stol sayur di sana. Itu adalah stol untuk menyimpan sayur-sayur yang telah dipungut dari ladang. Jadi sayur itu diambil daripada ladang dan diangkut ke satu tempat pemungutan. Di tempat pemungutan tersebut, sayur itu akan dibersihkan oleh pekerja-pekerja ladang wanita bagi memastikan sayur itu bersih, selamat dan tidak berpenyakit dan dalam grade yang dikehendaki. Kemudian dibungkus, disimpan dalam karung, plastik dan apa-apa jenis bungkusan yang sesuai yang mereka perlukan supaya senang dalam proses pengangkutan. Kemudian apabila sudah selesai, helak akan yaitu 4-wheel drive. Di sini hanya menggunakan 4-wheel drive sebab keadaan bukit yang tinggi, kereta-kereta biasa tak boleh naik. Bukit yang begitu tinggi hanya menggunakan 4-wheel drive. Apabila 4-wheel drive ini datang, sayur-sayur ini akan dipunggahkan ke kereta 4-wheel itu. Selepas dipunggah, kereta 4-wheel ini, helak ini nanti akan membawa sayur itu ke pusat penyimpanan, yaitu gudang sayur di Pekan Ranau. Dari Pekan Ranau tersebut, sayur-sayur ini akan diagihkan kepada pemborong-pemborong di seluruh Sabah. Bukan saja di seluruh Sabah, ke Sarawak, ke Semenanjung dan sebagainya, malah ke luar negara bagi proses-proses sayur-sayur yang mempunyai permintaan yang tinggi. Guys, terima kasih kerana menonton. Terima kasih bersama Sabtu Channel. Ini adalah program penanaman sayur yang begitu besar di Sabah. Kita berharap melalui perkongsian ini agar penanam-penanam sayur yang lain, bukan saja di Sabah, di Sarawak, di Lahad Datu, di Semenanjung, akan menjadi pengeluaran sayur yang komersial, yang besar-besaran. Sebab pengeluaran sayur ini, penanaman sayur ini dapat menjana pendapatan yang begitu besar kepada masyarakat itu sendiri, kepada negara dan negeri. Jadi guys, terima kasih menonton. Subscribe Sabtu Channel. Terima kasih.